Seterusnya untuk membina gadget-gadget, ini adalah jenis-jenis ikatan yang kita akan gunakan. Antaranya ialah ikatan seraya, ikatan serong, lilit kacang, lilit balak, simpul manuk dan juga buku sila. Okay, yang pertama ialah ikatan seraya. Ikatan seraya digunakan apabila dua batang kayu atau buluh bersilang dengan sudut tepat. Okey, kat sini ada sesiapa yang reti tak buat ikatan seraya? Atau pernah buat? Pernah. Okey, Ainin Sofia. Jadi ikatan seraya ni biasanya kita buat dekat buluh lah. Antara contoh gadgetnya adalah papan kenyataan, tripod. Kita akan gunakan ikatan seraya untuk menyambung dua kayu pada sudut tepat. Seterusnya adalah ikatan serong. Ikatan serong adalah untuk merapatkan dan mengikat dua batang kayu yang bersilang tetapi bukan pada sudut tepat. So apa, bila dia berserong kita perlu ikat juga. Kalau kita gunakan ikatan seraya ianya tidaklah sekukuh ikatan serong. Jadi ini adalah antara cara membuat ikatan serong. Mula-mula kita mestilah membuat lilit balak ataupun boleh juga menggunakan simpul manuk untuk memulakan ikatan serong. Seterusnya simpul manuk. Simpul manuk adalah untuk memulakan dan mematikan ikatan. Okey, biasanya bila kita sebelum memulakan ikatan seraya ataupun ikatan serong, kita akan mulakan dengan simpul manuk. Simpul manuk ni adalah ikatan yang paling mudah untuk mematikan dan memulakan ikatan pada gadget. Seterusnya ialah buku sila. Buku sila digunakan untuk menyambung dua tali yang sama saiz. Okay. Semasa pemasangan gadget ataupun pembinaan gadget, biasanya tali kita akan potong tak kisahlah berapa panjang pun, tapi pada akhirnya mungkin tali tersebut tidak mencukupi untuk mengikat buluh-buluh tersebut. Jadi kita perlulah menyambung. Dan untuk menyambung takkanlah kita, bila tali tak cukup, takkanlah kita nak buka balik dan kita gunakan tali baru yang lebih panjang. Semestinya kita akan menyambungkan saja. Jadi kita hanya perlu menyambung dua tali yang sama besar dengan menggunakan ikatan buku sila. Seterusnya adalah lilit kacang. Lilit kacang untuk mengikat kayu atau buluh bagi membuat lantai sesuatu gadget. Okay, biasanya lilit kacang ni juga kita akan buat pada papan kenyataan, dapur, meja makan dan sebagainya yang memerlukan kita menyambungkan beberapa batang buluh atau kayu yang dijadikan sebagai alas ataupun lantai meja itu sendiri. Jadi itulah kegunaan lilit kacang. Seterusnya adalah lilit balak. Lilit balak penting untuk memulakan ikatan serong. Jadi inilah cara-cara untuk membuat lilit balak. Sebab apa? Bila kita buat lilit balak ini, kayu atau buluh itu tidak akan bergerak-gerak lah sebelum kita memulakan ikatan serong tersebut. Okey, ini adalah lakaran kawasan tapak perkhemahan di mana kita boleh mendirikan gadget-gadget. Okay, kalau tengok kat sini, ini adalah contoh tapak perkhemahan saya sendiri ketika pentarapan pangkat raja yang saya telah lakukan. Jadi ini adalah tapak perkhemahan saya ketika di ujian penarapan pangkat raja. Kita boleh tengok dekat sini ketika mula-mula saya sampai di kawasan tapak perkhemahan iaitu di Tanjung Labur. Kawasan di situ adalah sangat tebal dengan daun-daun kering. Jadi ia sangat menyukarkan kami untuk mendirikan gadget, terus mendirikan gadget. Jadi kami perlu membersihkan tapak-tapak perkhemahan ini dulu dengan penyapu supaya senang memudahkan kami untuk mendirikan gadget dan tiada sebarang ancaman binatang-binatang yang tersembunyi di sebalik daun-daun kering. Jadi walaupun di mana-mana perkhemahan ataupun di jambori, ahli pengakap mestilah membersihkan dulu tapak perkhemahan yang ingin didirikan supaya ianya selesa dan tiadalah ancaman-ancaman lain. Seterusnya ini adalah senarai gadget-gadget yang boleh para pelajar atau ahli pengakap dalam ni bina ketika sesuatu perkhemahan dijalankan. Contohnya ini adalah antara gadget-gadget yang ahli pengakap boleh dirikan ketika ujian penerapan pangkat raja sendiri, iaitu gadget yang pertama sampai gadget ke-12. Pintu gerbang, papan kenyataan dan sebagainya, ini adalah gadget-gadget yang wajib di mana ahli pengakap diberi markah kepada gadget-gadget yang didirikan. Setiap hari akan dinilai. Jadi
inilah gadget-gadget yang akan diberi markah pada setiap hari. Oleh itu, gadget-gadget daripada 1 sampai 18 ini, para pelajar bolehlah praktik daripada sekarang sekiranya ada para pelajar yang ingin ahli pengakap dalam ni yang ingin meneruskan mencapai misi ke pengangkat raja. Jadi perlulah praktis membuat gadget-gadget tersebut daripada sekarang. Okay, yang pertama saya akan terangkan tentang pintu gerbang. Pintu gerbang ini mestilah dibina tinggi dan stabil. Ini kerana apabila kita masuk rumah, takkanlah pintu lebih rendah daripada kita, betul tak? Okey, jadi disebabkan itu kita perlulah membina pintu gerbang yang tinggi, tapi tidak perlulah tinggi sangat. Perlu setakat paras kita sahaja pun sudah memadai. Jadi ikatan yang digunakan ialah simpul manut dan ikatan seraya. Sebab apa? Saya ketika penarapan saya telah membina four-pot. Ini adalah antara gadget mudah yang dibina untuk dijadikan sebagai pintu gerbang. Dan di sebelah ini kalau lihat contoh-contoh ini, banyak sebenarnya pintu-pintu gerbang yang kita boleh bina. Banyak contoh di internet boleh, di buku log ahli pengakap sendiri telah membuat buku log, jadi boleh lihat sendiri contoh di buku log tersebut. Banyaklah contoh-contoh pintu gerbang yang boleh dijadikan panduan. Jadi pintu gerbang yang saya telah buat ini adalah antara pintu gerbang yang ringkas dan menjimatkan masa juga. Seterusnya adalah papan kenyataan. Papan kenyataan ini dibina mestilah ada lakaran tapak perkhemahan, maklumat diri dan juga pelan kecemasan. Papan kenyataan ni macam di sekolah juga, papan kenyataan mestilah ada tiga-tiga benda ini supaya ianya membantu kita dan juga sesiapa saja yang lalu di kawasan kita itu kenal siapa pemilik tempat itu. Jadi ini adalah, di sebelah kanan ini adalah contoh papan kenyataan yang saya telah dirikan. Ikatan yang saya gunakan di sini ialah lilit kacang, simpul manuk dan juga ikatan seraya. Jadi beginilah, simple je, tak perlu dirikan papan kenyataan yang vok-vok. Cukup untuk ada sahaja. Jadi ini boleh dijadikan sebagai contohlah kepada sesiapa saja yang menonton ini. Seterusnya, tiang bendera. Tiang bendera mestilah didirikan kukuh dan juga kemas. Dilubangkan di bahagian atas untuk memasukkan tali. Okey, contoh bendera yang kita boleh letakkan di tiang bendera ketika perkhemahan adalah bendera negeri ataupun bendera jalur gemilang. Banyak sebenarnya contoh-contoh tiang bendera yang kita boleh dirikan. Contoh yang pertama ni adalah yang sebelah kiri ni. Okey, dia punya tapak ni kalau kita tengok ianya sangatlah complicated dan kemas, nampak kemas jika dibuat dengan teliti. Yang di sebelah kanan ni pun okey juga, cuma ianya diperbuat daripada tali. Kestabilan di sini perlulah dijaga supaya tiang bendera ini tidak jatuh. Dan yang di sebelah kanan ni adalah contoh tiang bendera yang saya telah lakukan di ujian penarapan pengangkat raja. Di sini saya telah menggunakan ikatan seraya dan bagi saya ianya memerlukan masa yang lama sebab pada mulanya saya hanya mendirikan saja tiang bendera tersebut. Sebatang begitu je. Tapi tiba-tiba tak lama lepas tu tiang tu makin lama makin condong sebab kawasan di situ adalah pasir. Jadi perlulah ahli pengakap lain jadikan sebagai teladan. Jadi perlulah mendirikan tiang bendera itu kukuh dengan adakan pancang-pancang di tepi. Jadi ini adalah pengubahsuaian yang saya telah buat pada tiang bendera saya jadikan seperti pagar. Okey. Seterusnya ialah rak kasut. Okay, rak kasut mestilah tersusun kemas untuk mengelakkan ianya basah ketika berlaku hujan ataupun ada lopak-lopak air di kawasan perkhemahan. Jadi rak kasut yang dibina mestilah tinggi sedikit daripada permukaan tanah. Ikatan yang digunakan ialah simpul manuk dan juga ikatan seraya. Okay, kalau kita boleh lihat di sini, ini adalah contoh rak kasut yang sangat mudah untuk semua orang buat. Contoh di sini ialah satu kasut dengan satu batang buluh pendek saja diikat di batang buluh yang panjang.
Jadi yang di bawah ini adalah rak kasut yang saya lakukan, yang saya telah bina ketika ujian penarafan. Simple je dan tidak memerlukan masa yang lama. Seterusnya ini adalah rak kasut yang kita boleh lihat ianya sangat kreatif. Di mana ia hanya memerlukan beberapa batang buluh sahaja untuk didirikan tetapi memuatkan banyak kasut dalam masa yang sama. Okay, seterusnya adalah ampaian baju. Ampaian baju fungsinya adalah untuk menyidai pakaian. Jadi ampaian baju yang dibina mestilah tinggi separas bahu. Jika rendah daripada itu, baju-baju yang digantungkan atau kain-kain yang digantungkan mungkin akan terseret di lantai ataupun di tanah-tanah. Jadi pakaian tersebut akan kotor. Dia tak naklah jadi macam tu. Walaupun kita duduk di kawasan yang semula jadi iaitu tanah, kita mestilah menjaga kebersihan sekali. Jadi kita perlulah mendirikan ampaian baju lebih kurang setinggi bahu. Jadi ini adalah antara ampai baju yang saya telah dirikan ketika ujian penarafan. Okay, seterusnya adalah rak barang dapur. Okey, rak barang dapur ni kita perlulah bina mengikut kesesuaian dan juga barang apa yang kita bawa ketika tu. Jadi kita perlulah asingkan barang basah dan juga barang kering. Di mana barang basah kita akan letakkan di bahagian bawah dan juga barang kering kita akan letakkan di bahagian atas supaya barang basah tersebut jika ada air-air basah, air tidak akan terkena kepada barang kering tersebut. Jadi sangatlah digalakkan supaya barang basah diletakkan di bahagian bawah. Seterusnya untuk mengelakkan barang cepat rosak atau dicuri. Seperti kita tahu, aktiviti kepengakapan selalunya diadakan di pinggir hutan ataupun di padang sekolah ataupun di hutan. Jadi di kawasan tersebut mesti ada banyak binatang seperti monyet dan juga anjing. Jadi untuk mengelakkan makanan kita rosak ataupun dicuri oleh mereka, kita perlulah menyiapkan rak barang dapur ini agar barang-barang kita selamat. Dan jika kita tiada di kawasan perkemahan, bolehlah tutup rak barang dapur tersebut dengan plastik hitam yang dibawa. Okay, seterusnya adalah dapur. Dapur ini kita bina untuk memasak ataupun tempat memotong bahan-bahan untuk dimasak. Jadi tinggi dapur ini macam di dapur rumah juga, tak perlulah tinggi. Jadi setinggi paras pinggang pun dah okey, memadai. Tidak rendah sangat dan tidak tinggi sangat. Jadi ianya bersesuaian lah dengan ketinggian individu. Okey, walaupun di satu perkemahan ujian penarafan Wangkat Raja tersebut kita tak masak ataupun kita tiada masa nak masak, kita masih perlu mendirikan dapur ini sebagai syarat untuk kita dapat markah untuk dinilai. Seterusnya adalah meja makan. Okay, meja makan di mana mestilah kukuh, muat untuk meletakkan pinggan dan mangkuk serta cawan, dan meja makan mestilah bersih. Sebab apa? Meja makan ni tempat untuk kita menyajikan makanan, tidak kira kepada diri kita sendiri ataupun kepada kawan-kawan di kawasan perkemahan kita ataupun sesiapa sahaja yang datang di kawasan kita. Jadi selalunya di kawasan perkemahan ini, meja makan ini adalah meja untuk kita berbincang ataupun menjamu juadah. Jadi ianya mestilah bersih. Jadi ini adalah contoh meja makan yang saya telah bina ketika ujian penarafan Wangkat Raja. Jadi di sini kita dapat lihat saya bina semua gadget ini sangat mudah dengan cara saya pacakkan je 4 palang buluh ini dan saya letakkan satu palang untuk saya ikat ikatan seraya dan letakkan buluh-buluh sebagai lantai meja dan teruskan dengan ikatan lilit kacang pada buluh-buluh tersebut. Okay, kalau lihat pada gambar yang pertama ini, kita lihat meja saya ni cukup besar untuk meletak pinggan mangkuk rakan-rakan saya dan juga saya sendiri. Contoh di bawah ni pula adalah contoh meja makan yang anda semua boleh contohi juga. Tapi ketika ujian penarafan Pangkat Raja, saya rasa mungkin tidak sempatlah nak membina sekompleks ini. Memang sedap mata memandang tapi ianya memerlukan masa yang lama untuk dibina. Jadi untuk memenuhi syarat saja perlulah membina yang simple-simple je pun dah okey. Asalkan ada. Okay, seterusnya ini adalah
tips-tips perkemahan ketika ujian pengangkat raja, ataupun kita boleh gunakan tips ini ketika membina gadget-gadget. Okey, co-curriculum itu adalah secara amnya, co-curriculum merupakan aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah atau secara tidak formal. Dalam konteks ini, falsafah pendidikan negara telah menegaskan bahawa setiap individu pelajar hendaklah dididik agar seimbang dan harmonis dalam aspek jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, komponen dalam pendidikan nasional telah memberikan penekanan dalam dua aspek utama, iaitu kurikulum dan juga co-kurikulum. Pada hari ini saya hanya akan menerangkan tentang co-kurikulum. Jadi co-kurikulum terbahagi kepada 3 bidang, iaitu sukan dan permainan, kelab dan persatuan dan juga unit beruniform. Okey, pada paparan yang saya paparkan ini adalah antara sukan dan permainan yang para pelajar boleh libatkan diri ketika di sekolah. Antaranya ialah permainan catur, congkak, permainan sepak takraw, bola sepak, badminton dan sebagainya. Banyak aktiviti atau sukan dan permainan yang dianjurkan di setiap sekolah-sekolah. Jadi para pelajar hanya perlu memilih memasuki sebarang sukan dan permainan yang pelajar tersebut cenderung. Yang seterusnya ialah kelab dan persatuan. Pelajar juga boleh menyertai kelab persatuan robotik, antaranya kelab alam sekitar ataupun kelab bahasa. Sama juga dengan aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan juga banyak ditubuhkan di sekolah-sekolah dengan banyak kelab dan persatuan yang menarik seperti kelab bahasa Inggeris, kelab bahasa Melayu, kelab matematik dan sains dan sebagainya. Seterusnya ialah unit beruniform. Seperti yang saya telah terangkan, saya telah menerangkan banyak aktiviti yang dilakukan oleh pengakap ataupun pengakap raja itu sendiri. Jadi antara unit uniform yang famous, yang terkenal di setiap sekolah antaranya ialah Pandu Puteri, Puteri Islam, Persatuan Bulan Sabit Merah dan juga pengakap. Jadi pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti unit beruniform dan banyak aktiviti yang dilakukan di setiap unit uniform tersebut. Macam pengakap ada banyak aktiviti yang dilakukan. Apa yang PBSM buat, pengakap pun ada buat. Apa yang Pandu Puteri buat, pengakap pun ada buat. Jadi pengakap ini adalah antara satu unit uniform yang sangat menarik, yang sangat sesuai untuk generasi muda pada hari ini untuk teruskan aktiviti kepengakapan untuk mengasah bakat mereka. Jadi antara kepentingan co-curriculum yang saya ingin sentuh pada hari ini ialah antaranya dapat melahirkan pelajar yang sihat fizikal dan mental, dapat melahirkan melatih diri menjadi pemimpin, mengeratkan perpaduan pelbagai kaum, memupuk disiplin diri dan juga co-curriculum adalah sebagai tiket menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Okey, yang pertama dapat melahirkan pelajar yang sihat fizikal dan mental. Penglibatan yang aktif dalam aktiviti co-curriculum akan dapat melahirkan pelajar yang sihat fizikal dan mental. Pelajar yang menghadapi era persekolahan zaman ini memang penuh dengan halangan, terutamanya pada pasca pandemik COVID-19 ini. Jadi pembibitan dalam co-curriculum mampu mengurangkan tekanan ini. Kegiatan yang dijalankan itu mampu mengalih fikiran pelajar sejenak daripada persiapan peperiksaan mereka yang penuh dengan penghafalan dan membuat latihan serta ulang kaji pelajaran secara berseorangan. Keadaan ini mampu mencetuskan fenomena yang segar kepada pelajar untuk belajar. Selain itu, pelajar tidak lagi tertekan kerana hanya menjadi ulat buku, sebaliknya dapat meluahkan tekanan ketika bersukan. Jadi tidak semestinya aktiviti co-curriculum ini dapat dijalankan di sekolah. Ianya juga kita dapat mampu melakukannya walaupun di rumah secara bersendirian. Okay. Bukan sahaja aktiviti sukan dan permainan seperti bola sepak dapat membina kekuatan stamina, manakala sukan catur pula dapat mencerdaskan minda seseorang, di mana sukan catur ini pelajar sendiri dapat lakukannya di rumah bersama ahli keluarga. Jadi pepatah Melayu mengatakan bahawa badan cergas, otak cerdas.
Jelaslah bahawa minda mereka dapat berehat sebentar apabila melakukan aktiviti yang berbeza iaitu kegiatan kurikulum. Pada masa yang sama, penglibatan pelajar memastikan mereka tidak terjebak ke dalam kegiatan yang tidak sihat dan tidak bermoral seperti bergentayangan di pusat membeli belah, terlibat dalam jenayah seperti mencuri, penyalahgunaan dadah dan maksiat. Ringkasnya, nilai diri seseorang itu akan dilihat daripada kehebatan susuk tubuhnya, minda yang cerdas dan emosi yang harmoni. Seterusnya, aktiviti kokurikulum juga mampu melatih diri menjadi pemimpin. Daya kepimpinan merupakan ciri perwatakan yang amat berguna akan diperoleh remaja apabila bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum. Ini kita tidak dapat nafikan. Daya kepimpinan merupakan aset yang penting untuk seseorang itu diterima dalam masyarakat, dihormati dan diberikan kepercayaan untuk memimpin. Hal ini amatlah mustahak kerana seseorang pemimpin perlulah memiliki keyakinan diri yang tinggi, berfikiran positif dan matang untuk memimpin sesuatu organisasi. Dengan menyertai aktiviti kokurikulum, semua bakat istimewa seperti pemimpin berjaya dibentuk melalui kegiatan persatuan. Kegiatan kokurikulum merupakan wadah kepada generasi pelajar untuk memimpin atau mengetuai sesuatu pertubuhan. Tamsilnya, pelajar yang pernah memimpin sesuatu pertubuhan seperti unit beruniform pengakap, kadet remaja dan sebagainya. Mereka akan lebih yakin untuk menjadi pemimpin sesuatu organisasi pada suatu hari nanti. Situasi ini memberi mereka suatu keyakinan yang mantap terhadap kemampuan diri untuk mengendalikan sebarang program. Dengan itu, seseorang itu dapat membantu diri sendiri untuk mengorak langkah ke hadapan dan berdiri sebaris dengan nama-nama yang tersohor di pesada negara seperti Datuk Michael Yeoh, Datuk Lim Chong Wei dan juga Datuk Misbun Siddiq. Hal ini seiring dengan kata pepatah, belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Sebagai contohnya, saya merupakan pengakap raja juga. Jadi sebelum saya menyertai aktiviti kepengakapan, saya juga merupakan seorang yang pasif dan introvert di mana saya tidaklah gemar untuk bercampur dengan orang dan lagi-lagi ingin melontarkan idea atau pendapat secara terbuka kepada halayak ramai. Jadi dengan aktiviti kepengakapan seperti mengikuti aktiviti dan menjadi seorang pengangkat raja, ianya telah melatih saya untuk menjadi lebih yakin dan memimpin sesuatu organisasi. Seterusnya, mengeratkan perpaduan pelbagai kaum. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum turut memberi impak dalam mengeratkan perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum. Semangat perpaduan merupakan elemen penting dalam mewujudkan negara yang aman dan makmur. Kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa. Dalam konteks masyarakat majmuk seperti di Malaysia, perpaduan menjadi penawar yang penting paling mujarab bagi mengelak sebarang prasangka dana adu domba. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum akan mewujudkan perpaduan hubungan mesra, setia kawan dan juga toleransi dalam kalangan masyarakat majmuk. Seterusnya, semangat perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerjasama bagi au dengan tebing dalam sesuatu kegiatan. Sebagai contohnya, ketika mengikuti aktiviti perkemahan pengakap ataupun sebarang aktiviti perkemahan yang dianjurkan di peringkat daerah, terutamanya peringkat negeri. Jadi para pelajar ini akan bercampur dengan peserta-peserta daripada pelbagai sekolah. Ada juga daripada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah kebangsaan sekolah menengah biasa. Jadi dari situlah para pelajar dapat bekerjasama atau berkenalan dengan rakan-rakan daripada pelbagai kaum. Jadi secara implisit mereka dapat bersatu untuk mencapai matlamat yang diharapkan kerana bersatu teguh bercerai roboh. Inilah satu jaminan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu di bawah payung sebuah negara yang sejahtera. Jelaslah bahawa pelajar-pelajar yang selalu aktif dalam aktiviti kurikulum biasanya lebih cepat mesra, bertolak ansur dan berfikiran terbuka. Seterusnya, kita teruskan dengan
isu yang keempat iaitu memupuk disiplin diri. Saya pasti aktiviti curriculum ini berjaya untuk memupuk disiplin diri seseorang kerana impak lain yang bakal diperoleh melalui penglibatan dalam curriculum adalah dapat membina prinsip dan disiplin diri yang teguh. Disiplin merupakan anak kunci kepada semua kejayaan. Okay, berdasarkan pengalaman tokoh-tokoh ternama, kejayaan mereka berada di puncak kegemilangan adalah didorong oleh disiplin yang ketat. Sememangnya unsur inilah yang mahu diperkasakan ke dalam diri remaja apabila mereka terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Para pelajar biasanya yang menyertai aktiviti co-curriculum akan dikehendaki patuh kepada ketepatan masa, menjalankan tugas mengikut peraturan, menghormati pemimpin dan perlu merancang sesuatu aktiviti dengan baik. Hal ini kita boleh dapat lihat ketika aktiviti co-curriculum ataupun aktiviti perkemahan dijalankan, para pelajar amatlah perlu mendengar kata-kata camp komandan untuk melaksanakan aktiviti seharian itu dengan lebih terancang. Jika ada pelajar yang tidak menepati masa, pasti ianya akan dimarahi oleh camp komandan tersebut. Jadi daripada situlah aktiviti curriculum ini dapat memupuk disiplin diri seseorang. Okay, jika berdisiplin, seseorang pelajar itu mampu merancang masa depannya dengan kejayaan pada suatu hari nanti. Sikap menepati masa pula dapat melatih seseorang itu untuk menguruskan masa secara bijak supaya sesuatu tugas yang diamanahkan dapat disempurnakan dalam masa yang tepat. Sudah terang lagi bersuluh bahawa aktiviti co-curriculum boleh dijadikan platform untuk melahirkan remaja yang teguh jati diri dan berdisiplin. Hal ini kerana apabila diri kita telah disiplin, kita juga dapat menyesuaikan diri kita di mana-mana tempat yang kita pergi. Jadi kita dapat menyesuaikan diri kita dengan persekitaran yang kita sendiri tidak pernah rasa di sana. Seterusnya, isi yang kelima saya tentang kepentingan co-curriculum ialah sebagai tiket menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ini tidak dapat dinafikan kerana jika kita lihat pada hari ini, kebanyakan universiti atau institut pengajian tinggi lebih memandang pelajar-pelajar yang mendapat markah co-curriculum ataupun markah PAJSK yang lebih tinggi ketika di sekolah menengah. Ini memberikan peluang yang cerah kepada para pelajar yang bergiat aktif secara aktif di sekolah menengah untuk meneruskan pelajaran di peringkat IPT kerana pelajar telah mempunyai kemahiran khusus dalam sesuatu bidang yang bakal diceburi di IPT nanti. Dengan itu, institut pengajian tinggi tersebut tidak akan rugi memilih anda sebagai produk mereka kerana ianya dapat menaikkan nama baik institusi tertentu. Untuk penutup pada hari ini, akhirul kalam dapat saya simpulkan bahawa program co-curriculum merupakan wadah yang mengandungi 1001 kelebihan. Saya berpendapat bahawa program co-curriculum merupakan satu medium yang dapat melahirkan insan yang bersifat dinamik dan dapat menjana pemikiran secara kritis dan inovatif. Program ini juga mendidik seseorang itu untuk terus berusaha dan berkeyakinan dalam mencapai cita-cita yang diidamkan. Ibarat pepatah Melayu ada mengatakan, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Tokoh falsafah ada mengatakan bahawa kejayaan sesuatu bangsa itu adalah bergantung kepada kualiti rakyatnya yang sentiasa berfikiran positif dan dinamik. Oleh yang demikian, dalam usia remaja inilah rakyat perlulah dididik dengan nilai-nilai jati diri dan serba boleh. Selain itu, kerjasama daripada semua pihak khususnya ibu bapa harus diperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. Kerana peribahasa Melayu juga ada mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Justeru, para pelajar yang berada di bangku sekolah, tidak kiralah sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah yang sedang menonton program saya ini, boleh hendaklah menjadikan aktiviti co-curriculum sebagai platform untuk mendidik diri menjadi insan yang berguna kepada negara, bangsa dan agama. Tegasnya, aktiviti co-curriculum haruslah dipantau dan dijalankan di setiap sekolah tanpa gagal
dalam usaha kita untuk melahirkan generasi pelajar yang bakal memangkinkan pembangunan bangsa dan negara selaras dengan gagasan Perdana Negara iaitu gagasan Satu Malaysia. Hal ini jelaslah bahawa kurikulum memberi banyak kepentingan kepada diri kita dan juga orang lain, bukan sahaja diri kita. Jadi sebagai pelajar sekolah maupun pelajar individu yang telah habis sekolah, aktiviti kurikulum ini tidak semestinya dilakukan di sekolah. Sebaliknya boleh juga dilakukan di luar sekolah dengan apabila kita telah habis sekolah, kita juga boleh mengikuti aktiviti-aktiviti daripada NGO, Badan Bukan Kerajaan, untuk meneruskan falsafah negara ini.